Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini saya nak buatkan satu video. Tujuan saya adalah untuk berkongsi satu petua ke, satu amalan ke, bolehlah panggil satu petua ataupun satu amalan untuk mengelakkan kita ni dari termasuk dalam masalah tak cukup duit. Amalan ini saya implementkan, saya laksanakan dalam keluarga saya. Alhamdulillah, ia sangat berkesan. Jadi saya rasa saya nak kongsikan, mudah-mudahan dia ada kebaikan untuk saya, keluarga dan rakan-rakan yang mendengarnya. Ramai di antara kita yang menghadapi masalah tak cukup duit. Dapat gaji tak sampai ujung bulan habis. Dapat gaji kadang-kadang baru lepas 2 minggu habis. Keadaan ini bertambah teruk apabila macam-macam ujian yang datang. Macam baru-baru ni, kita dengar masalah harga barang naik, barang asas naik, harga ayam naik, harga minyak naik. Untuk mereka yang menghadapi masalah kewangan, dengan datangnya perkara-perkara seperti ini akan menambahkan lagi keperitan, menambahkan lagi kesusahan yang mereka sedia ada. Ada yang contoh dia, ada yang hilang pekerjaan disebabkan corona, sebabkan PKP, lockdown, macam-macam. Ramai yang kita dengar hilang pekerjaan. Ada yang saya dengar pilot hilang pekerjaan, kapal terbang tak boleh bergerak, mereka tak ada kerja. Dan ada yang bawa Grab Food lah, ada yang bawa Food Panda lah, macam-macam kan. Mereka ingin keluar daripada masalah kewangan. Ada yang waktu PKP lockdown baru-baru ni, ada yang bisnes, ada yang tutup rakan-rakan. Ada yang tutup bisnes, saya jumpa ada yang tutup kedai mereka. Ada yang kawan tu baru je meniaga, tak sampai lagi setahun, buka restoran, kena PKP habis. Sewa nak kena bayar dan sebagainya, terpaksa tutup kedai, gulung tikar. Modal yang dikeluarkan habis begitu sahaja. Dan yang lebih sedihnya pula, saya tengok ada yang hilang tempat bergantung bila ketua keluarga mereka pergi selama-lamanya. Ada yang pasal aksiden lah, ada yang pasal sakit lah, dan banyak yang kita dengar pasal COVID-19 lah. Keluarga mereka terkapai-kapai. Tinggallah yang ditinggalkan. Yang pergi-pergi dah, yang tinggal terpaksa meneruskan kehidupan. Ada yang tak berapa kisah, sebabnya persiapan mereka telah ada. Yang meninggalkan tu pun telah menyiapkan persiapan untuk yang ditinggalkan. Jadi kalau contoh macam ketua keluarga, suami meninggal, isteri dia tu sedih, tetapi tak apalah, tak risau sangat sebab suami ada meninggalkan untuk meneruskan, melangsungkan kehidupan seterusnya. Walaupun anak-anak kecil, mereka tak berapa risau, cuma mereka sedih hilang tempat bergantung. Tetapi ada juga yang tak buat persiapan. Ketua keluarga meninggal, yang ditinggalkan panik. Dahlah sedih satu perkara. Yang si isteri pula tengok ramai anak-anak ni. Anak-anak kecil-kecil lagi, bersekolah lagi. Yang meninggalkan tidak ada apa yang ditinggalkan. Menyebabkan mereka sedih campur panik. Seolah-olah macam satu malapetaka yang datang. Kadang-kadang mereka langsung tak standby. Bila ini berlaku, seolah-olah rasa dunia gelap. Contohnya, bila kita tengok kan, baru-baru ni ada yang program gantung bendera putih. Saya dulu ingat tak ada orang nak gantung bendera putih. Tapi terkejut tuan-tuan. Ramai yang menggantung bendera putih. Jadi di sini, saya nak bagi satu petua ke, amalan ke, yang saya lakukan untuk diri saya dan keluarga saya. Dan Alhamdulillah bila perkara-perkara ini berlaku, dia memberi kesan, tetapi kesannya tidaklah terlalu berat untuk kami hadapi benda-benda macam ni. Barang naik ke, ekonomi meleset ke, inflasi makin tinggi. Menghadapi, tapi benda ni kami dah buat persiapan. Alhamdulillah benda tu memberi faedah kepada kami. Petua yang ingin saya sampaikan adalah kepada rakan-rakan yang masih bekerja sekarang, yang masih ada gaji, masih ada komisen, ada apa, mulai daripada sekarang.
Mulai daripada sekarang, bila rakan-rakan dapat sahaja gaji ataupun komisen ataupun duit, asingkan 10 atau 20% untuk rakan-rakan beli emas digital. Bukan emas fizikal, emas digital. Kenapa saya suruh menyimpan emas digital ini? Pasal duit, kalau harga barang naik, nilai duit yang kita simpan dia tak ikut naik. Tetapi emas ini, apa keadaan sekalipun, dia ada turun naik, tetapi dia mengarah ke naik. Jadi, security ataupun keselamatan dia sangat tinggi. Kalau harga dia naik, dia akan ikut naik. Jadi, buatlah amalan ini waktu kita masih ada gaji dan masih ada komisen. Emas digital ni ada dijual secara online. Okey, banyak bank-bank emas menawarkan emas digital. Contoh dia macam Maybank. Maybank ada jual emas digital. Saya tak cerita pasal emas fizikal ni, rantai emas, cincin emas, gelang emas ni, saya tak cerita tu. Yang saya cerita emas digital. Emas digital ni konsep dia bank emas ni, contohnya mereka ada 10 kilo ataupun 50 kilo emas. Mereka ada emas jongkong. Emas jongkong ni mereka simpan dan mereka tawarkan kepada kita. Jadi kalau kita nak beli, kita masuklah. Saya nak beli RM100 ke, RM50 ke. Nanti dia ada dalam buku akaun dia. Kalau dulu panggil buku akaun, sekarang ni semuanya online dah. Okey, akaun tu dalam bentuk online. Jadi kita boleh beli sikit. Saya tak payah bandingkanlah dengan emas fizikal ni, tapi yang saya amalkan, beli emas digital. Emas digital ni, contoh yang menjualnya, contoh macam Maybank. Maybank ada jual. Maybank Islamic Gold, Account I dia panggil. CIMB pun ada jual emas digital. Mereka jual atas nama Gold Investment Account, EGIA. Itu under CIMB. Bank Muamalat pun ada jual. Okay, emas digital ni, Gold I dia panggil. Yang bukan bank tetapi mereka ini macam kedai emas ke, ataupun saya panggil bank emas lah. Macam Public Gold pun ada dan Quantum Metal pun ada. Tapi kita kena buka saving gold account dengan mereka terlebih dahulu. Jadi rakan-rakan boleh pilih lah mana yang nak. Kalau saya, memang saya menyimpan di dalam Quantum Metal. Salah satu sebabnya kenapa saya menyimpan dalam Quantum Metal, sebab dia ada affiliate. Saya, mana-mana barang keperluan, saya lebih utamakan yang kami lakukan setiap bulan, kami pilih yang mana ada affiliate. Saya pakai telefon. Okay, saya pakai, semua boleh. Pakai Maxi, Celcom, Digi, U-Mobile, OneSOX, apa-apa semua boleh. Tetapi dah benda tu jadi keperluan, saya pakai, contoh dia, saya pakai Tone Wow. Dulu panggil Tone Excel. Daripada saya pakai yang tadi affiliate, lebih baik saya pakai yang ada affiliate. Macam yang banyak-banyak tadi ni, saya pakai Quantum Metal. Jadi bila saya suruh anak-anak buat benda ni, ini satu keperluan, satu perkara yang sangat penting. Saya suruh mereka menyimpan. Jadi dari banyak-banyak tempat, saya menyimpan dalam Quantum Metal. Jadi bila anak-anak saya menyimpan, dapatlah sikit komisen kan. Okey, tapi komisen itu perkara kedua, yang penting sekali adalah menyimpan. Setiap bulan mereka menyimpan. Tadi saya sentuh sikit kenapa saya suruh simpan emas digital ni. Salah satu sebabnya, harga emas ni makin lama makin naik seperti yang kita tahu. Dan kalau kita menyimpan emas digital, sifat dia semua emas, memang emas. Fizikalnya bank tadi tu simpan, bank emas tu simpan. Sebab kita tak boleh lah, kalau kita mampu beli sekilo boleh juga. Tapi dia buka untuk siapa yang nak beli sikit-sikit. Kalau nak beli rantai emas tu agak mahal. Rantai saja mungkin dah 3-4 ribu, 4-5 ribu. Jadi kalau kita pergi kedai emas, pergi kedai Pokong ke, kedai Tome ke, kedai-kedai emas lain, kalau kita nak beli emas RM50, saya rasa tak dapat serdak dia je kot. Okey, dikikir-kikir sana ni. Tetapi emas digital kita boleh beli, walaupun RM10 boleh beli. Dapat 0.0000 berapa gram tu wallahualam lah. Tapi kuantiti dia tetap ada. Dan benda tu dia akan rekodkan dalam akaun bank kita. Dan salah satu sebabnya harga emas ni ikut naik daripada berdasarkan masa. Contoh dia, saya katalah 50 tahun lepas. 50 tahun lepas, kalau 4 gram emas tu,
kita boleh beli seekor kambing. Kalau dulu dengar cerita dinar emas tu 4.3 gram, lebih kurang macam tu lah, 4 point something gram. Dulu satu dinar emas tu boleh beli seekor kambing. Ini bukan cerita 50 tahun lepas, 1000 tahun lepas pun sama, 1500 tahun lepas pun sama. Satu dinar emas boleh beli seekor kambing. Kalau cerita setahun lepas, 4 gram emas boleh beli seekor kambing. 50 tahun lepas, 4 gram emas boleh beli seekor kambing. 20 tahun lepas, 4 gram emas boleh beli seekor kambing. Tahun lepas ataupun tahun ini sekalipun, 4 gram emas boleh beli seekor kambing. Sekarang ni 1 gram berapa? Katalah letak RM250. Kalau 4 gram ada RM1,000. RM1,000 boleh beli seekor kambing. 4 gram emas tu boleh beli seekor kambing, merentasi masa. Tak kira lah harga barang naik ke, harga kambing naik ke, janggut kambing makin panjang ke, tanduk dia makin panjang ke, harga emas macam tu lah. 4 gram lebih kurang boleh beli seekor kambing. Walaupun 1000 tahun lepas, walaupun 1500 tahun lepas, boleh beli seekor kambing. Tapi kalau 50 tahun lepas, kalau duit tu, saya tak tahulah 50 tahun lepas, mungkin RM80 boleh beli seekor kambing. 50 tahun lepas lah. Saya rasa tak sampai kot. RM50 ke. Kalau 50 tahun lepas, saya dah 50 something. So, tahun 70-an, saya rasa RM50 boleh beli seekor kambing. RM50 boleh beli seekor kambing. Tapi, kalau duit RM50, 50 tahun lepas itu kita simpan dan kita keluarkan sekarang, hari ni lah barulah. Dulu 50 tahun lepas kita simpan, tak sempat nak beli kambing. Sekarang ni, bila dengar-dengar ada nak bunyi darah tinggi ke apa ke, nak cepat-cepat balik makan kambing. Okey, nak tambahkan lagi penyakit itu, kita bawa keluarlah duit yang kita simpan dalam peti besi 50 tahun lepas tu, kita ambil balik RM50 tadi. Dan kita pergi puasa, cuba beli. Dapat tak seekor kambing dengan nilai RM50 tu? Dapat. Kita akan dapat. Kita dapat kaki dengan kuku kambing sikit kot. Itulah bahayanya menyimpan duit. Tapi kalau kita beli emas, insyaAllah dia akan naik sekali dengan masa. Konsep yang saya ajarkan pada diri saya dan pada anak-anak saya cakap, setiap bulan ambil 10 hingga 20% daripada duit gaji kita. Simpan, belikan ke emas digital. Konsep dia lebih kurang macam tanam setiap bulan tanam sepohon pokok durian Musang King, saya cakap. Sekarang ni kita ada tanah kosong, setiap bulan tanam sepohon pokok durian Musang King. Sebulan tanam, dapat gaji, katalah seorang tu gaji 2,000 contoh dia. Saya punya cadangan simpan 10 ke 20%. Okey. Katalah tiap-tiap bulan dia nak menyimpan 300. Simpanlah. Ini bukan EPF. EPF tu satu hal lain. EPF ni kita boleh ambil umur 50, 55. Jadi itu salah satu contoh kebaikan orang yang menyimpan. Sekurang-kurangnya dia merasa kaya sekali atau dua kali, umur 50, 55. Itu pun disebabkan terpaksa. Kalau kerajaan tak paksa, saya rasa orang tak menyimpan. Kalau lah simpan EPF ni secara volunteer, saya rasa tak ada orang nak menyimpan. Kerajaan tanya, sebelum kerja ni tolong isi borang, siapa nak simpan EPF, tolong tik berapa persen kamu nak menyimpan. Cumanya duitnya boleh dikeluarkan umur 50 hingga dan 55. Saya rasa tak ada orang nak menyimpan. Walaupun kerajaan offer, kamu tolak 11%, kerajaan tambahkan lagi 12 ke 13%, pun saya rasa tak nak orang menyimpan. Kalau EPF ini dibuat secara sukarela. Tetapi bila kerajaan paksakan benda ni, orang yang tak mahu tadi tu, mereka akan rasa kebaikan menyimpan. Itu menyimpan duit tu. Kebaikan menyimpan. Umur 50, mereka akan sadar, oh, baik nasib, aku ada EPF. Kalau tak ada EPF, lagi teruk. Jadi konsep yang saya ajar pada anak-anak saya, menyimpan. Tiap bulan simpanlah. Waktu kamu ada kerja, kamu ada gaji, ada komisen, waktu ini menyimpan. Lepas tu, janganlah fikir. Ramai orang kata, oh Allah, nak menyimpan macam mana? Duit yang ada sekarang ni pun tak cukup. Duit memang takkan cukup, tuan-tuan. Tak percaya, tanya diri sendiri. Dulu waktu gaji kecil pun tak cukup. Waktu tu berangan kalau gaji besar. Bila dah dapat gaji besar, pun tak cukup juga. Berangan lagi besar. Sampai bila, tuan-tuan? Saya merasa daripada gaji kecil hingga ke gaji besar. Dan akhirnya saya tahu, duit takkan cukup. Kecil-kecil saya, sebulan RM60. Mana ada orang kerja? Yalah, kerja, kebanyakannya gaji itu besar lah. Saya pernah buat bisnes, saya tak kerja, saya buat bisnes. Sebulan dapat RM60. Sehingga sebulan mencecah ratusan ribu. Sebulan ratusan ribu. Tapi dia, siapa yang tak mengamalkan sifat menyimpan ni takkan cukup. Dia takkan cukup, tuan-tuan. Orang yang komisen besar, gaji besar, macam-macam lagi perancangan dia. Macam orang dulu-dulu kata, besar periuk, besar kerak. Kalau siapa ada mentaliti, oh aku tak boleh menyimpan, sebab yang sekarang ni pun tak cukup,
Kalau tidak ada disiplin untuk memaksa diri kita untuk menyimpan, orang tu akan susah sampailah dia mati. Just simply mark my word. Orang yang tak reti menyimpan, dia akan susah sampai bila-bila. Dan saya dapati apabila kita pandai menyimpan ke dalam emas pula, simpan duit EPF rasa senang. Sekali ataupun dua kali, siapa yang menyimpan emas, insya-Allah dia akan selalu rasa duit dia berlebih. Peringkat awal, sebab saya terangkan pada anak-anak, sebulan tanam sepohon pokok. Tak kira lah nilai pokok dia, ikut berapa kemampuan kita. Tapi saya kata buat ini sewaktu ada duit. Buat ini ketika waktu senang. Waktu senang, simpan 10-20% masuk dalam emas digital. Apabila sampai waktu susah, insya-Allah backup kita dah ada standby. Apabila tanam saja pokok durian sebulan sepohon, sebulan sepohon, sebulan sepohon, sebulan sepohon, sebulan sepohon. Sesekali sampai musim durian, saya kata pergi cek balik dalam akaun emas tu, tengok berapa dah kita simpan. Katalah total kita menyimpan dah mungkin setahun dah ada 10,000 lah contoh dia. Tapi tiba-tiba dengar orang kecoh. Orang dengar, oh emas naik, emas naik, emas naik. Kita pun tak tahulah berapa dia naik. Waktu tu, saya nasihatkan pada anak-anak, itulah waktu emas kita dah berbuah. Durian musangking kita berbuah. Musim dia sampai. Kadang-kadang, tuan-tuan, setahun sampai 2 kali musim dia. Kebiasaannya musim nak raya, emas digital saya berbuah. Musim nak dekat raya Cina, dia naik lagi. Maksudnya emas digital saya berbuah. Jadi apa yang kita perlu lakukan, setiap kali musim emas, musim durian, cek balik akaun emas kita tu. Katalah kita dah menyimpan 10,000, tiba-tiba kita tengok, apa ada dalam total ni, kira-kira nilai emas sekarang, duit yang kita ada adalah 13,000. Bawalah keluar 3,000. Bawa keluar 3,000, ambil buah dia. Tapi jangan ambil pokok dia. Ambil buah dia. Kalau musim durian berbuah, orang tunggu durian gugur, kutip, jual. Makan ke jual ke? Baru dapat hasil, baru dapat untung. Yang ini tengok penuh dekat atas. Kita nak cepat, kita pergi tebang dengan pokok-pokok. Bulan depan, musim depan, tidak ada apa benda yang boleh diharapkan lagi. Itulah yang saya ajar pada anak-anak. Tanam pokok durian setiap bulan. Asingkan 10 hingga ke 20% daripada pendapatan yang kamu ada setiap bulan. Asingkan, belikan ke emas digital. Waktu beli emas digital tu jangan tengok harga berapa ke. Tak payah risau. Ambil, dapat gaji, dapat komisen, dapat apa. Ambil dan simpan. Belikan ke emas digital. Setiap bulan tanam satu pokok. 1 bulan 1 pokok. 1 bulan 1 pokok. 1 bulan 1 pokok. 1 bulan 1 pokok. Bila musim dia, ambil hasil dia. Sampai hujung bulan, tanam lagi. Tanam lagi. Tanam lagi. Sampailah bila-bila. Sampailah kamu mati ke sama apa. Sebab apa saya ajar benda ni pada anak-anak, tuan-tuan? Sebab umur saya dah 50 lebih. Saya tengok ramai orang apabila dia meninggal, siapa yang tak ada meninggalkan apa-apa, hidup mereka sangat-sangat susah. Isteri terpaksa meneruskan kehidupan untuk membesarkan anak-anak. Sangat-sangat susah, tuan-tuan. Cumanya ada satu lagi perkara yang saya lihat, bila ketua keluarga meninggal, dia meninggalkan harta yang banyak. Dia menjadi satu sumber kekecohan pula. Saya tengok anak bergaduh. Ada yang anak bergaduh dengan emak. Jadi, berebut pasal harta. Ada yang kita pernah dengar. Anak saman emak, emak saman anak. Pasal berebut harta peninggalan arwah. Ada yang adik-beradik, sama-sama adik-beradik ni tak payah cerita lah. Sesama anak ni bergaduh, berantakan tak payah kira lah. Terlalu banyak dengar. Oh, barulah saya perasan. Kenapa kebanyakannya orang-orang hebat-hebat dulu-dulu, contoh wali-wali Allah, orang hebat-hebat, orang alim-alim, dia meninggal, dia tak meninggalkan apa-apa. Lepas tu saya pun cek lah sejarah Nabi, sejarah Rasulullah. Dia meninggal, apa yang ditinggalkan? Tak ada, tuan-tuan. Saya jumpa sebelum Rasulullah wafat, dia cek dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia cek apa yang ada saya tinggalkan, apa lagi harta yang ada. Kalau tak salah saya lah. Kalau tak salah saya, Sayyidina Aisyah beritahu kita ada 6 ke 7 dirham. Dan Rasulullah pesankan, itulah harta yang ada. Dan Rasulullah minta Sayyidina Aisyah infakkan, sedekahkan semua. Dan saya pun berniat, bercadang, berdoa kepada Allah supaya bila saya meninggal, saya sempat untuk mengosongkan harta-harta saya. Saya tak nak anak-anak saya berebut, saya tak nak anak-anak saya ceritalah pasal paraid ke apa ke, semua tak mau. Saya tak nak tinggalkan apa-apa. Saya nak tinggalkan kosong. Saya fikir itu pun
untuk saya selamatlah. Ikut logik akal dia, apabila harta saya kosong, mudahlah hisap saya nanti di depan Allah kan. Tak ada apa nak dihisap. Jadi kosong. Untuk ahli keluarga saya tak nak meninggalkan harta. Saya tak nak tinggalkan RM1. Saya tak nak tinggalkan apa. Saya nak jadikan kosong untuk mereka. Tetapi waktu saya hidup ini, saya nak ajarkan ilmu seperti ini. Kalau mereka tahu buka kebun dengan beribu pohon musangking, apa lagi yang mereka perlukan? Saya nak meninggalkan ilmu kepada mereka. Inilah yang saya buat, dan sekarang ni nampaknya benda tu alhamdulillah memberi manfaat, dan saya kongsikan dengan rakan-rakan. Ajarkan mereka untuk menyimpan di dalam emas digital ini. Itu yang saya katakan tadi. Kalau saya tinggalkan harta kepada mereka, satu boleh jadi berantakan, satu lagi jadi punca pergaduhan. Seorang nak minta tu, seorang nak minta ni, seorang nak berebut tu, seorang nak berebut ni. Bila bagi faraid, saya tak nak mereka ada dalam hati tak puas hati tapi tak berani nak cakap. Benda tu, itu hukum yang Allah turunkan. Apabila nak bagi faraid nanti, takut ada di antara mereka yang tersedik di dalam hati tak puas hati. Jangan main tu tuan-tuan. Kalau ada tersedik di dalam hati tak puas hati dengan hukum tu, walaupun mereka tidak ungkapkan dengan perkataan itu, tersedik dalam hati itu sesuatu yang ingkar kepada perintah Allah tu. Kalau kita tak puas hati dengan hukum Allah, kafir jadinya tuan-tuan. Jadi saya tak nak benda tu berlaku pada anak-anak saya. Saya nak tinggalkan kosong kepada mereka. Dan satu lagi, kalau mereka tidak tahu saya punya perancangan, sekarang ni mereka dah tahu dah. Semua saya beritahu. Jangan klaim apa-apa sebab harta abah akan jadi kosong. Sebabnya, saya tidak mahu mereka ada pemikiran. Walaupun tidak terungkap dengan kata-kata, tetapi saya tak nak tersedik dalam hati mereka ada perasaan, kalau bapa aku meninggal, banyak aku dapat ni. Jangan main-main dengan iktikad macam tu. Satu, pertama, seolah-olah mereka yakin yang mereka akan hidup lebih lama daripada saya. Sebab ajal maut tak tahu. Kalau rakan-rakan ingat, saya ingat lagi ada satu kisah zaman Rasulullah. Ada seorang itu sangat berbakti kepada ibu dia. Sangat berbakti pada ibu dia. Kalau siapa nampak memang senang cerita confirm ahli syurga. Tetapi apa yang berlaku? Waktu orang tu hidup lagi, Rasulullah cap dia, beritahu itu ahli neraka. Sahabat-sahabat ni pening semua. Macam mana orang yang begitu baik, taat kepada ibu, dokong mak dia, nak bawa mandi mak dia, dia angkat sana, dia kelek sana, dia bagi makanan. Macam mana orang macam ni? Rasulullah cap ahli neraka. Jadi selepas Rasulullah wafat, habis cerita tu, tak ada orang lagi dah ingat. Tiba sampai satu peperangan, orang yang Rasulullah cap ahli neraka ni masuk dalam perang sekali. Tiba-tiba bila dalam perang tu dia tak tahan, badan dia sakit, dia ambil pedang, dicocok diri dia sendiri. Senang cerita, dia bunuh diri lah. Jadi sahabat-sahabat teringat yang ini, pergi cek balik dengan adik perempuan dia. Adik perempuan dia kata memang dulu abang dia sangat menjaga mak dia. Tetapi setiap kali abang dia keluar, dia pesan ke adik dia, kau tolong tengok mak tu, tolong jaga mak tu. Sebabnya tak tahu lagi lah berapa hari sangatlah dia nak hidup. Jaga je lah dia. Anak ini dalam hati sentiasa fikir, mak dia akan mati dulu. Kalau mak dia mati dulu, lepaslah. Dia cakap dengan adik dia macam tu. Relax lah. Dia kata, berapa hari sangat mak nak hidup. Seolah-olah dia ni ada satu sifat menentukan ajal seseorang. Jadi saya tak nak anak-anak saya terlintas. Kalau anak-anak saya terlintas dalam hati, bilalah abang aku mati, dapat harta banyak, berkoyan ni duit dia. Kalau dia ada terlintas macam tu, na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah selamatkan saya dan keluarga saya, anak-anak saya daripada pemikiran yang sedemikian. Saya lakukan ini semata-mata kerana saya terlalu-lalu sayang kepada anak-anak saya. Jadi dengan IQ saya yang rendah ini, dengan kefahaman agama saya yang sedikit ini, saya berusaha untuk menyelamatkan diri saya, anak-anak saya, ahli keluarga saya daripada kesilapan-kesilapan yang boleh menyebabkan Allah murka pada mereka. Saya sangat sayang pada mereka. Saya ingat Allah pesan dekat saya, Ya ayyuhallazina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Allah nasihatkan saya, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jadi mana yang saya boleh fikir, mana yang saya boleh rancang semasa saya masih hidup lagi ni, saya akan rancang untuk mereka, untuk keselamatan mereka dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan usaha saya ini diterima oleh Allah. Semoga video ini ada memberi manfaat pada diri saya, pada ahli keluarga saya dan pada rakan-rakan yang mendengarnya. Jadi kesimpulannya, saya tidak memberikan ikan kepada anak-anak saya. Saya mengajar mereka bagaimana untuk memancing. Saya merancang untuk tidak meninggalkan duit kepada mereka, tetapi saya merancang untuk mengajar mereka bagaimana nak buat mesin buat duit, menanam kebun dan mengutip hasil dia tanpa perlu menebang pokok-pokoknya. InsyaAllah, saya harap dengan ilmu ini mereka penajar kepada cucu-cucu saya satu hari nanti. Sebab kalau saya tinggalkan harta, mereka boleh habiskan dalam masa yang singkat. Tapi kalau mereka tahu cara untuk berkebun, cara untuk buat mesin seperti ini, insya-Allah mereka boleh senang untuk jangka masa yang panjang. Insya-Allah, mudah-mudahan usaha saya diberkati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.